confused. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحمد الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بلاوي، وخصوصا إلى روحي صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد سليم بن حفص بن شيخ بكر بن سليم، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روحي الشيخ بهاء النكشبندي، وخصوصا إلى روحي سبيل الله وصحبه المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى ووصولهم وكرامة والوقوع عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الوقوع علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Jami' Queenstown, Margaret Drive, Singapura, di antara waktu mustajab, waktu maghrib dan juga isyak, di antara waktu maghrib dan juga isyak. Dan kita membincangkan pada 2 minggu sekali kitab fiqh manhaji, iaitu fiqh manhaji ini bermazhab Syafi'i. Kitab ini kita sudah masuk bab rukun. Rukun saya sudah terangkan rukun. Apa itu rukun? Bismillahirrahmanirrahim. Rukun itu saya tidak baca daripada kitab ini, tapi saya rumuskan saja supaya, kerana 2 minggu yang lalu telah saya bacakan dan memang jikalau dibaca itu berpusing macam pening-pening itu. Jadi hendak tahu mudah, rukun ini ialah wajib, syarat juga wajib, selalu kita dengar. Tapi apa perbezaan di antara rukun dan juga syarat? Rukun ialah daripada mula ibadah hingga akhir ibadah wajib ada, seperti tidak boleh tertinggal rukuk, tidak boleh tertinggal Al-Fatihah, bermulanya Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu disunatkan sebelum baca suratul Fatihah dengan baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Tapi yang rukunnya daripada Bismillahirrahmanirrahim hingga ke waladdallin, amin pun tidak wajib, bukan rukun. Itu rukun qauli. Kemudian usolli, apa usolli? Usolli itu sunat, dia bukan sunnah. Kita perlu tahu perbezaan sunat dan sunnah. Sunat ini umumnya sunnah, tetapi ada perbezaannya. Sunnah pasti sunat, sunat tidak semestinya sunnah. Faham? Sunat ini apa maksudnya? Disukai. Usolli sunat dalam mazhab Syafi'i, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dimulakan pada zaman Imam An-Nawawi. Ada kena mengenai rukun, kerana orang fikir usolli itu adalah rukun wajib. Yang wajib dalam mazhab Syafi'i ialah mengangkat takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, mengangkat tangan pun sunnah. Mengangkat tangan sunnah hay'ah, sunnah hay'ah
dan baca takbiratul ihram, Allah, dalam hati diqasadkan, saya sudah sebut, dalam hati diqasad. Apa tu qasad? Lintasan hati, bukan berkata-kata dalam hati. Nanti saya terangkan. Jadi kemudian hu akbar, Allahu akbar, itu saja. Bukan annoying tak? Annoying ya kan? Tahu pun korang annoying nak aku buat lagi? Buat lagi. Jadi siapa yang buat ni tahulah bagaimana annoyingnya kalau kamu solat jemaah ataupun itu kamu solat di rumah, orang dengar begitu, memang annoying. Sebab apa? Caranya salah. Itulah kita duduk majlis ilmu, dah tahu salah, tidak mahu datang majlis ilmu. Itulah masalah. Masalah yang membuat salah. Salah ini biasa-biasa salah. Kalau kerja kena marah dengan bos, dia takut. Tapi kena marah dengan Allah, tidak takut. Saya buat lagi. Angkat takbiratul ihram, Allah, itu takbiratul ihram ataupun alam. Tapi saya belajar dalam kitab-kitab kuning, kitab Jawi ada disebut saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum lillahi ta'ala. Ya betul, tidak salah ulama itu. Tapi bukan disuruh berkata-kata dalam hati, disuruh lintaskan niat dalam hati. Saya sudah beri 2 minggu lalu kan, saya sudah beri contoh. Nak minum air ibadah sunnah kan? Saya nak minum air, saya tunjuk sekali lagi lah ni air. Saya sekarang tekak tengah kering juga, asap ni tidak mengapa, asap kering biasa, dah biasa majlis gitu. Saya sekarang tekak kering, saya hendak minum air dan saya nak niatkan ibadah sunnah, minum air sunnah, ibadah sunnah. Jadi saya angkat air, botol air ni, saya baca bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ibadah tak? Alhamdulillah ibadah tak? Jadi ibadah tak ni? Pasal niat kan sunnah kan? Niat ni kita buat pasal niat. Ada tak saya begini, ambil air, dah kenapa ni? Niat dia. Ini kita sedang membicarakan tentang niat, rukun ni, niat ni. Kenapa Ustaz lambat sangat? Masukkan niat. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kelakar tak? Itulah dia, Allahu Akbar. Dia batalkan pula. Para ulama, jumhur ulama mengatakan haram. Haram, bukan haram. Haram tu suci, haram. Dia lintasan dalam hati, niat itu. Dia bukan bercakap-cakap dalam hati. Sekali lagi, kalau tidak boleh terima, senang beginilah saya kata. Senang begini. Daripada seluruh masjid di Singapura, seluruh masjid dan surau-surau di Malaysia, seluruh masjid dan surau-surau di Indonesia, Brunei saya tidak tahu ada surau atau tidak. Seluruh masjid di Brunei, seluruh masjid di Timur Tengah, daripada Yaman ke Jazirah Arab, Arab Saudi, Syam, Suria, Palestin, sehingga ke Afrika, Nigeria, imamnya bagaimana solat? Allahu Akbar,
Ada ataupun tidak imam-imam di masjid-masjid dan surau-surau Allah? Tidak. Jadi semua imam tu salah, awak yang betul. Sebab itu Nabi SAW sebut, kalau Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Sekali lagi saya sebut, niat itu rukun. Tapi niat itu ketika takbiratul ihram, lintasan dalam hati seperti saya tunjuk tadi. Minum air, ibadah juga tu. Lintasan dalam hati, bukan bercakap-cakap. Dia bukan kata bercakap saja, dia punya was-was ni orang-orang kita, sampai dia buat karangan dalam hati. Saja aku solat maghrib 3 rakaat, bermakmumkan imam dengan sempurnanya, tunai kerana Allah Ta'ala. Dia punya kerana tu terjadi kerana dia batalkan. Ya Allah, apa nak jadi ni? Dia bercakap-cakap. Satu, saya nasihatkan untuk mudah, Allah lintasan aja solat maghrib makmum lillahi ta'ala, dah sudah dalam hati lintas. Tak perlu saja aku solat maghrib Allah saja aku solat maghrib 3 rakaat. Maghrib berapa rakaat? Maghrib ni boleh qasar tak? Boleh qasar 1,5 rakaat? Tak boleh ya. Maghrib dah tentu 3 rakaat. Bermakmumkan imam. Kau dah makmum, memanglah ada imam. Ini fiqh kita nak kena cakap terang-terang. Sebab apa? Banyak penyakit waswas, muwaswis. Syaitan yang nama muwaswis, yang mewaswaskan. Dalam wudu pun waswas. Sampai ambil berapa kali wudu. Sehingga para ulama salafun salih menyatakan, ulama kita kata orang yang ambil buruk, ini tak sempurna, ambil balik wudu. Sehingga mereka kata apa? Jikalau susah sangat, engkau masih ragu-ragu lagi, maka terjunlah ke dalam kolam itu. Kau dah ambil berapa kali, dah lencun kan? Ini bukan kata saya, ni kata ulama tau, ulama-ulama besar, fuqaha. Dah ambil wudu semua, masih lagi was-was, pergi tak sempurna, ambil lagi. Ada ataupun tidak orang pergi? Ada. Maka nasihat para ulama ialah terjun dalam kolah tu, ambil wuduk dalam kolah. Semua kena, pasti kena. Dengan baju-baju kau basah, macam lawak ya. Tetapi ini kata-kata ulama, ini kata-kata sindiran ni. Itu hilangkan kau punya was-was ya. Jadi rukun ialah perkara yang wajib daripada mula hingga akhir. Syarat ialah perkara yang wajib daripada sebelum ibadah hingga akhir ibadah. Rukun permulaan ibadah hingga akhir ibadah. Syarat sebelum ibadah hingga akhir ibadah. Syarat seperti apa? Seperti wudu. Syarat sah solat seperti wudu, kena hari Jumaat subuh. Kalau di rumah tu tak apalah, kita baca boleh laju lah. Subuh hari Jumaat pagi disunatkan baca apa? Surah As-Sajadah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca laju Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Wallahu alladhi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsy. Kita boleh baca itu, tak apa. Itu pun kalau kena tahiyat akhir, baru nak kasih salam yang pertama je sesuatu berlaku, kita pun nak baca ya Allah, nak kena ambil wuduk lagi. Tapi kalau kena tempat masjid macam mana tu? Syarat dah imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dah Al-Fatihah dia pun macam itu. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dah baca sedap. Sekali kata innaka hamidum majid. Imam pun kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun baru nak
Allah. Pedihnya hatiku ya Allah. Last minute pula imam ni tahiyat akhir lambat pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Imam baca imam tu agak-agak ini untuk kalau imam-imam yang dengar jangan syok sendiri. Imam pun ada was-was juga sebenarnya. Ada was-was juga. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Imam macam TV punya doa. Dengar, orang belakang tu dah menggigil-gigil tahan nak terbuang angin. Engkau pun kasih salam, assalamualaikum, dia belum sempat kasih salam, dia pun gerobok kena tarik. Bunyi gerobok. Orang angkat gerobok lain bunyi kan. Terbatal lah solat dia. Itu syarat sah solat. Perlu ada sebelum ibadah hingga akhir ibadah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, makmum tu pun tahan. Alhamdulillah, dia dah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Batal ke tak ni? Batal ke tak? Dah salam yang betul? Batal solat? Tidak. Sunat hayat. Rukun dia dah teruskan ya assalamualaikum warahmatullahi. Selamat engkau. Kau nak zikir-zikir, tapi sebaik-baiknya ambil wudu terus duduk zikir lah. Sebaik-baiknya wudu dalam zikir, menghadap kiblat, wudu dalam keadaan wudu kan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Batal ke tak? Aku belum pusing sini. Tidak batal, kerana sudah menepati hukum. Dia beri salam saja, assalamualaikum warahmatullahi, walaupun dia belum pusing ke sini. Itu sunat hayat je pusing kepala. Dia buang angin, tidak batal. Saya ingat lagi janji saya minggu lepas. Ada rukun, berapa macam rukun. Ada berapa macam rukun. Bukan berapa banyak rukun, berapa macam rukun. Sebab apa saya sebut, saya masuk, sebenarnya belum masuk lagi topik tu. Sebab ada yang datang, ada yang tidak. Jadi takut yang datang hari ni kemungkinan 2 minggu depan tidak datang pula waktu itu. Jadi rukun tidak tahu. Perlu tahu rukun. Kita jangan berbual bab sunat dulu bab sunnah. Kita sedang perbincangkan bab rukun. Rukun ada 3 macam rukun dalam solat. Pertama, rukun qalbi. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolakkan hati-hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu pesan Nabi, wasiat Nabi pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qalb, hati. Apa tu hati? Rukun dia niat. Kenapa tidak dicakap rukun qauli, usolli? Tidak masuk. Rukun qalbi, hati, niat dalam hati, bukan berkata-kata dalam hati. Bukan usolli. Usolli itu nanti saya terangkan insya-Allah kalau sempat hari ini. Usolli fardu maghribi. Betul-betul punya usolli dia nak betulkan. Al-Fatihah dia terus alhamdulillah fil batal, kerana dia bukan alhamdulillah. Alhamdulillah ha pedas macam kau makan cili api tom yam di Johor Bahru. Pedas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Usolli tu bukan rukun. Itu zaman Imam Nawawi yang menganjurkan kepada seseorang supaya seseorang itu tidak ragu-ragu solat apa yang dilakukan, kerana apa yang dikatakan oleh lisan didengar oleh telinga kemudian sampai kepada hardware sini. Jadi usolli fardhu asri, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, ataupun usolli fardhu maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allah, niat dalam hati. Tidak niat dalam hati, usolli di situ jumhur ulama Syafi'i kata tidak sah.
usalli itu untuk mengesahkan, menguatkan. Sebab itu ia sunat. Yang rukun itu apabila kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, lintasan dalam hati, bukan berkata-kata. Sekali lagi, rukun qalbi, hati, niat. Rukun qawli, rukun qawli apa? Saya sudah sebutlah, kata-kata yang kita dengar saja, bukan satu saf dengar, melainkan kau imam. Imam pun bila rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isyak, imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Saya tak dengar imam baca lah. Bukan untuk kau dengar, untuk imam dengar sendiri dia baca. Nah, orang sekarang banyak komplain tau. Mic kalau terdekat, mic dia sound kuat sikit, imam baca, dia dengar sendiri. Imam tu tidak pekak. Dia tidak pekak, dia dengar. Tapi orang ni, dia diri dekat speaker, dia terdengar. Datang pada saya, kalau imam mengganggu makmum baca, apa? Imam mengganggu makmum tidak pernah aku dengar. Yang makmum mengganggu imam dan makmum lain baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada. Dia masuk pula ni takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Mana satu imam pun terperanjat, siapa imam? Dia masbuk pula tu. Dah tu imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia tepi speaker. Saya nak tanyalah, kalau apa hukumnya jika imam mengganggu makmum baca? Saya tanya balik, saya tidak faham soalan tu. Maksudnya apa? Dia baca Fatihah, saya dengar di telinga saya. Awak di mana? Dekat speaker. Tukarlah tempat. Orang lain tak terganggu, kau seorang. Jadi satu masjid itu terganggu, salah. Satu masjid tak komplain, kau seorang komplain. Pasal kau nak kena tukar. Jadi imam tak pakai mikrofon. Bila rakaat ketiga je gini, Alhamdulillah. Lepas tu kemudian lepas tu nak rukuk aje, baru imam pegang balik. Allahu. Pasal kau ingat macam cantik, berapa banyak kau letak duit dalam tabung? Duit kau pun kita tak harapkan lah. Tak ada masjid dan surau-surau yang bankrupt. Yang terbengkalai adalah dalam kampung-kampung pedalaman. Jadi kau ingat, kalau nak ikut selera kau duduk rumah, kau jadi imam sendiri untuk keluarga kau. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan banyak komplain. Ni saya nak kena tegaskan. Kalau tak boleh concentrate, diri tengah-tengah. Lepas tu nanti salahkan speaker pula. Orang Singapura ni komplain. Saya selingan sedikit lah. Jadi untuk kesedaran orang Singapura, cuba tanya mana-mana Singapore Airlines punya stewardess, yang paling tak sedar diri, yang paling banyak komplain ni orang Singapura. Dia ingat tu bapa dia punya airlines, share pun tak masuk. Banyak sangat komplain, terlalu banyak komplain. Tak dapat Straits Times pun komplain. Straits Times, kau belilah tempat bawang, kau bawa naik atas kapal terbang, sudahlah. Kau pun bukan business class pun, ekonomi berapa je lah nak Straits Times turun. Betul, ni saya cakap yang betul. Bukan satu dua orang, ramai orang yang cakap saya. Yang paling banyak komplain orang Singapura. Jadi orang Singapura agak-agak lah kalau korang nak komplain sangat, korang beli kapal terbang sendiri. Macam baru-baru ni ditangkap saya tiba-tiba teringat pasal kapal terbang ini. Minta doa luar biasa pada isteri saya. Isteri saya dengan saya, budak tu dikasih half price, kalau tidak silap half price. Bila ada hari tu beli makan, isteri saya pun ambil makan. Dia cakap, kak doakan saya. Dia kasih diskaun. Doakan saya kak. Kakak apa dia panggil tu, doakan insyaAllah doakan saya nak beli helikopter. Helikopter terperanjat. Ya, ajib. Dia punya permintaan. Saya kata mungkin helikopter mainan kot, budak muda. Kalau helikopter betul, itu memang Allah tu maha kaya. Memang dia tahu Allah tu maha kaya, Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Okey, baik, kita balik kepada rukun balik. Qalbi tu niat. Rukun qawli tu berkata-kata. Ni saya nak masuk rukun fi'li. Rukun fi'li tu apa? PL. Kau punya PL ni biar betul. PL orang Melayu PL. Fi'li, rukun perbuatan. Qiyam, diri. Qiyam tu diri.
Sebab itu maulid kita panggil mahallul qiyam, tempat berdiri. Ya Nabi salam, semua bangun kan, diri qiyam. Qum, bangun. Qiyam. Kemudian rukuk. Bukan rukuk. Kemudian i'tidal. I'tidal selepas rukuk. Sami Allahu liman hamidah, tidak, itu sunnah hay'ah. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Itu dia rukun. Sekali lagi saya sebut, untuk orang masjid, kalau menonton video, korang boleh nanti rewind balik. InsyaAllah saya upload di YouTube Majlis Ta'lim Alawi, Majlis Ta'lim, TA'LIIM, Ta'lim Alawi, apostrofi lagi ALAWIYY. Majlis Ta'lim Alawi, itu ada short video juga yang saya ambil yang penting-penting, saya masukkan di situ. Sekali lagi, qiyam, berdiri. Berdiri macam ni? Tidak, ini sunat hay'ah. Asal berdiri jika mampu. Rukuk, i'tidal, iaitu bangun daripada rukuk. Sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Dan apa lagi satu? Tumakninah. Dalam mazhab Syafi'i, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita lihat orang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar. Tak sah. Kita belajar agama tu, Nabi SAW kata fardu. Kerana apa? Supaya tidak keluar daripada mulut kita perkara-perkara yang salah, yang kita tidak tahu. Wala taqfu laisa laka bihi ilm. Jangan kau menegakkan, menyatakan atau apa sesuatu itu tanpa ilmu. Kerana apa? Inna sam'a wal basar wal fuada kullu, sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya akan dipersoalkan di yaumul qiyamah. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, kalau tidak silap saya, tidak, tumakninah tidak termasuk rukun. Rukun solat 13 ini ialah dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain juga, tetapi ada khilaf dalam rukun solat ini. Rukun solat. Okey, itu rukun. Kemudian sunat ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya melakukannya, tetapi dengan tuntutan secara tidak mutlak, tidak putus, tidak jazim, dan pelakunya diberikan pahala. Senang kata sunat ini, perkara sunat yang mengamalkan sunnah ini atau perkara sunat dipanggil al-mandub juga, mustahab, yang disukai, mustahab, tatawwu', nafil. Kalau banyak nawafil, itu dalam hadis qudsi, siapa yang melakukan perkara yang wajib kemudian ditambah dengan yang nawafil, sunat-sunat yang lain, maka sehingga aku mencintainya, dan seterusnya, itu hadis qudsi. Yang pengamalnya yang melakukan perkara sunat ini diberi pahala, tetap jikalau dia tidak melakukannya, tidak mendapat dosa. Contoh solat duha, contoh solat qiyamul lail, contoh puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini cakap sunat, tapi bukan meremehkan, sunat jangan meremehkan. Hendak pandangan Allah, hendak dicintai Allah, kita mencintai Allah. Tapi belum tahap cinta kebanyakan kita. Kita banyak yang takut pada Allah, takut pada azab Allah. Itu kedudukan makam yang rendah. Takut. Bagus, ada kedudukan juga walaupun rendah, supervisor ataupun assistant supervisor. Tak macam kuli batak biasa. Kurang-kurangnya ada juga gaji dia tambah sikit lah. Takut, ada khauf, takut dengan Allah, azab Allah. Atas lagi, dia mencintai Allah. Atas lagi, dia mencintai Allah, Allah cinta padanya. Cinta atau tidak padanya, belum tahu lagi. Dia dicintai Allah, makam yang paling atas. Itulah para awliya Allah. Sebab itu mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada
takut pada diri mereka itu tentang perkara dunia dan sebagainya, dan juga tidak ada putus asa ataupun sedih dalam perkara-perkara dunia. Dia relax saja, dia redha, dia sudah makan redha. Jadi yang sunnah ibadah sunah ini diberikan pahala jikalau dilakukan, mendekatkan diri kepada Allah melalui mengikut jalan Rasulullah SAW. Berapa banyak pahala kita. Sunat pun tidak mau buat ya, dan tidak berdosa juga jika tidak ditinggalkan. Ramainya orang melihat statement ini. Sebab itu belajar tasawuf itu fardu ain, kata Imam Ghazali, kerana memberatkan yang sunat. Ya, ramai orang mengambil jikalau sunnah ini dilakukan diberi pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Dia ambil yang tidak dapat dosa jikalau dia tidak buat. Tidak buat lah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nak dekat dengan Allah, buat yang sunat. Berapa ramai solat sunat duha untuk rezeki? Solat sunat duha untuk rezeki berapa ramai? Ramai sangat. Berapa ramai solat sunat duha kerana Nabi SAW yang lakukannya, dan dia nak ikut contoh uswatun hasanah, qudwah yang baik, contoh ikutan tauladan yang baik. Jarang-jarang, ataupun mungkin kadang kata Piramli, ramai yang solat sunat duha sebab hendak rezeki, bukan kerana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan terus nak cinta Nabi, buat solat sunat duha dulu. Tak apalah, untuk rezekilah. Itulah pentingnya majlis ilmu. Bila belajar tasawuf dan sebagainya, barulah tahu, aku solat ni, aku nak perbetulkan niat aku, dah bukan untuk rezeki lagi lah, nak ikut Nabi SAW, nak dekat pada Allah lah melalui Rasulullah SAW. Itu dia. Yang ke-8, harus. Di dalam kitab ini, kerana kitab Melayu, ditulis harus. Harus, bukan haus. Harus ini kalau dalam bahasa Melayu maksudnya itu senang, saya kata ikut bahasa kita. Kau nak buat, kau tidak buat, engkau punya pasal lah. Senang. Pelakunya tidak mendapat pahala, dan juga pelakunya pun tidak mendapatkan dosa. Tinggalkan, buat, tinggal perkara harus ini, buat perkara harus ini, tidak diberi pahala maupun dosa. Tentang perkara harus. Okey, harus dalam bahasa Melayu. Siapa yang baca kitab, sekarang ramai orang baca kitab terjemahan, sebab itu mesti berguru. Kitab Indonesia, dia baca harus. Harus, dia tahu hukum fiqh harus. Indonesia, harus itu wajib. Harus tu wajib. Harus ini sebenarnya apa? Dalam bahasa Arab, mubah. Jadi harus iaitu suatu perkara yang sama saja, sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Kau punya sukalah, kerana hukum syarak tidak memerintahkan kita supaya meninggalkannya, dan tidak juga memerintah kita supaya melakukannya. Bahkan diberi kebebasan kepada kita untuk meninggalkannya atau melakukannya. Kemudian dalam surah Jumu'ah, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, di atas bumi ini, fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada kurniaan-kurniaan daripada Allah. Ayat itu memberi makna bahawa bekerja selepas solat adalah harus. Bekerja selepas solat adalah harus. Oleh itu terpulang kepada individu sama ada ingin melakukannya ataupun tidak. Di mana-mana kuliah saya kitab ini, bab ni, saya
kena tekankan. Jangan bila bab ayat ni harus pergi kerja, tidak pun wajib, maka ambil MC lah, walaupun tak sakit. Haram pembohong, tak sakit ambil MC. Tak nak buat yang harus, tak pergi kerja, harus baru belajar. Sebab tu belajar penuh. Jangan belajar sekerat-sekerat, copy and paste. Ini juga untuk orang-orang yang nak berdebat dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama di dalam Facebook. Berdebat depan-depan, jangan ruangan komen. Engkau cut and paste, kau cut and paste merapu. Untuk saya terangkan ni, ramai orang diingat dia dah baca ni, dia baca pun terjemahan. Datang sini, kau baca Arab depan aku. Bukan saya aja, saya untuk backing ulama-ulama lain, ustaz-ustaz lain. Ni orang-orang korporat ni, saya panggil orang korporat keparat. Itu mentaliti korporat tu kau tinggalkan dalam office. Duduk merendahkan diri sebagai hamba Allah, kerana ada yang lebih tinggi daripada engkau walaupun kau CEO. Itulah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, diangkatkan beberapa orang di antara kamu, dia orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Katakan ya Muhammad, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, yang mengetahui, dan orang yang tidak mengetahui? Kau nak berdebat dengan ustaz, dah kurang adab, kau cut and paste, bukannya kau hafal pun, merapu-rapu. Aku tengok ruangan komen pun kadang-kadang, ya Allah, bodoh tu kau simpanlah dalam almari gerobok kabinet kau yang kau baru renovate di rumah tu. Janganlah kau tontonkan kau punya kebodohan itu di halayak ramai, mengaibkan diri sendiri. Dahlah buat dosa, Allah tutup aib kau, kau keluarkan aib kau, tidak diampuni dosa tu. Ada dalil? Ada dalil. Sebab tu siapa-siapa yang kadang-kadang saya post apa itu ini, ada orang nak debat, malas nak debat. Malas. Tak kesudah. Kau MP merapu-rapu, entah ke mana-mana dia pergi. Ajak datang ke sini, ajak datang ke masjid ni, tidak mau pula, tidak datang pula. Saya tunggu-tunggu juga. Bukan nak debat, nak hujah. Tengok cari kebenaran. Kalau kau cakap tu benar, datanglah. Asal jadi keyboard warrior walaupun umur dah 60 lebih. Dah nyanyuk ke? Bukan saya je, ramai lagi yang lain. Ya Allah, apa dalilnya? Orang yang Allah ni sudah tutup dia punya dosa. Ini antara kiasan daripada hadis ni. Kala Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa. Semua umat aku ini dimaafkan. Sedap kita dengar. Tengok, rahmatul lil alamin. Semua umat Nabi SAW ini dimaafkan. Tahu tak, makam maaf dan makam ampun. Makam maaf ni lebih tinggi. Makam kedudukan ampun ini, kata Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain, ampun, Allah ampunkan dosa kita di sini, fail kita masih ada, teman. Akhirat. Tapi makam maaf, fail kita terus dihapuskan. Acquitted with no conditions. Apalah tanpa syarat. Dibebaskan tanpa syarat, dilepaskan daripada segala tuduhan tanpa syarat. Fail terus tidak ada. Tapi kalau ampun, dibebaskan dengan syarat. Bila-bila aku panggil, kau kena datang. Ataupun KIV di sini, saya ada belajar TIC, taken into consideration, kan? Sebab itu bulan Ramadan kita baca apa? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seorang, kalau ramai, fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afu, ya Allah, sungguhnya engkau ni pemaaf, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau suka dan sangat sukalah untuk memberi kemaafan.
fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita baca berapa puluh tahun dah, ramai di antara kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramai saya tahu, tapi tak tahu berapa fa'fu anni. Apa fa'fu? Google itu kau tengok cerita-cerita politik lah, cerita apa yang tak ada kena mengena dengan kau, ambil tahulah tentang apa yang dibaca. Sering saya kata ini semua ni thumma latus'alunna yawma idzin 'anin naim. Ini semua akan disoal di yaumul qiyamah. Apa yang kita lakukan, ya Allah. Termasuk saya yang cakap ni. Saya cakap ni bukan saya tembak orang aja, saya ingatkan diri saya juga. Jangan merapu kau ni Zam. Kau cakap pandai, kadang-kadang kau pun merapu juga dalam hati. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri fa'fu anni, kalau ramai fa'fu anna. Jadi dah faham Ramadan nak dekat ni. Jadi Ramadan ni mudah-mudahan jadi yang terbaik, tidak seperti Ramadan yang lalu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa banyak ramai berapa puluh tahun, 70 tahun baru tahu. Oh ya tak ya, nasib baiklah Allah gerakkan saya buka Facebook hari ni live. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, selama ni saya ada terfikir kenapa itu dia. Jadi maaf, semua umatku ini dimaafkan, illal mujahirin. Al-mujahirin, bukan muhajirin, mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan atau terang-terangan menunjukkan dosa dia. Ini kias daripada ini. Orang yang nak begitu begini apa tu, nak komen, nak debat dengan ustaz, nak debat dengan ulama, nak debat dengan habib, nak debat dengan syekh, tapi tak sadar diri. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari dah khatam atau belum dalam bahasa Arab, gondol. Ini bukan nak cakap tinggi diri. Takabbur ila mutakabbir, kata para ulama, sedekah. Engkau membesarkan diri di depan orang yang sombong ialah satu sedekah, kata ulama. Itulah Nabi SAW juga lakukan kepada Abu Jahal. Ingat Nabi diam macam itu? Pernah dengar Nabi cekik Abu Jahal di leher, nak terkeluar biji mata Abu Jahal, terperanjat? Pernah dengar? Kemudian Nabi kata apa? Maksud Nabi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, nombor 1 dalam dunia. Tapi baca juga kitab lain, Ibn Hisham dan sebagainya, kitab sirah. Nabi cekik dan Nabi kata apa? Maksud itu terjemahannya, celaka untuk engkau, dan celaka yang paling utama adalah untuk engkau, Abu Jahal ni, kepada Abu Jahal. Jangan Nabi tak pernah gini, Nabi tak pernah itu. Jangan, kalau Allah dan Rasul dan para ulama dipermain-mainkan, kita pertahankan. Sebab apa? Ulama ini waris Nabi. Engkau nak main-main dengan waris Nabi, kena. Ya, jadi itu dia. Sebab itu berguru harus jangan buat apa tu perkara yang haram kerana nak meninggalkan yang harus saja. Tak apalah, ni harus pergi kerja lepas ni. Sebab tu saya kena explain begini. Ya, tidak sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Sebab itu belajar, berguru bukan berbuku. Faham? Banyak orang sekarang belajar dengan buku saja. Buku, kitab buka. Saya belajar apa yang belajar? Belajar sekolah korang seorang. Kita belajar sekolah ada guru tak? Kenapa belajar yang fardu kifayah tu guru? Ni belajar fardu ain, nak ke akhirat tak nak guru. Dah pandai sangat. Tak boleh rendahkan diri ke? Sebab guru korporat. Ustaz relax je ustaz. Apa ustaz relax ni, kau boleh pijak kepala ustaz. Jangan main-main. Kau jangan salah ustaz. Ustaz yang bercakap ni ada Muay Thai tau. Jadi berguru, jangan merapu. Orang yang tidak berguru ni dah merapu. Jangan baca kitab je. Haram, dia haram. Ini istilah fiqh. Kita masuk bab istilah fiqh.
Dia bukan haram, dia haram. Apa tu haram? Dilarang. Pintu ni aku tengok tiap kali aku datang pintu ni nak kena repair lah. Ni siapa orang-orang masjid Jamiah Queenstown ni, tolong harap repair pintu ni, kesian jemaah-jemaah ni. Takkanlah oil pun tak boleh. Ya Allah, hai. Dak oil tak boleh. Tukarlah pintu tu lah. Korang buat sliding door yang elektronik lah. Macam shopping center. Nak buka dia buka gini, semua orang datang dekat. Lepas tu orang dia tutup. Orang tutup, buka, tutup. Sayang, duit karen. Sayang kau, dah macam ini terbuka duit karen lagi, aircon banyak keluar. Duit masyarakat ni. Buka lah pintu. Ada tak masjid Singapore sliding door sini? Tak ada Masjid Jamiah Queenstown, please lah, do something lah. Kau tengok pintu terbuka ni sekarang. Aku pun tadi nak tutup, merengek juga. Angkat pintu, bukan tutup pintu, angkat pintu baru boleh tutup. Tolong minta kerjasama management Masjid Jamiah Queenstown. Okey, haram ialah perkara yang dilarang, seperti membunuh. Hukum dalam fiqh ni dari empat ni sumber hukum. Macam amalan boleh hadis dhaif, apa semua untuk fadail amal, fadilat amalan. Tapi kalau hukum, pertama kena Al-Quranul Karim, kedua kena hadis sahih. Hadis sahih Bukhari Muslim yang paling top di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, ijma' ulama. Keempat, qiyas. Semua qiyas ijma' ulama tidak lari daripada ini dua, kembali pada ini dua, Al-Quran dan hadis. Sebab tu ada khilaf tentang perkara ini. Haram ialah perkara yang dilarang. Orang yang melakukan kerja-kerja haram dipanggil harami. Bukan maki tau. Kita pernah dengar orang cakap harami. Itu untuk orang kita maki kan. Dia bukan maki. Dia kalau dalam bahasa Arab, harami orang yang buat jahat, benda-benda haram. Siapa yang duduk dalam kuliah, dia akan belajar perkara-perkara yang orang ingat maki, tapi sebenarnya itu bahasa Arab. Betul. Macam semalam saya sebut apa? Suar. Kan? Suar. Itu betul bahasa Arab. Dalilnya mana? Dalilnya. Ada dalil juga. Kala Rasulullah SAW, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, gambaran luar kamu, tapi Allah pandang hati kamu dan niat-niat kamu. Dalam kitab-kitab tasawuf disebut makhluk-makhluk kita ni semua adalah suar. Saya suar, awak suar, abang suar, Abdullah suar. Kalau orang dengar macam kurang aja. Tak, ini betul. Ini cakap ilmu, suar, bukan maki. Tapi jangan lepas ni, semalam pun saya ada kata, jangan lepas ni kita dah belajar, kita keluar suar. Orang dengar terperanjat lah. Bukan uruf, bukan adat kebiasaan kita panggil orang suar. Lalu kita datang, kalau nak belajar, belajar. Awak tahu apa tu suar tak? Suar tu adalah gambaran. Yang wujud hanya Allah. Itu dia. Jadi jadi yang tadi apa? Haram siapa yang melakukannya? Membunuh, tidak boleh membunuh, diharamkan oleh Allah. Wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh surah Al-Isra. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Orang tak bersalah kau pergi bunuh, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Maksudnya bunuh untuk apa? Hukum hudud, pancung dibolehkan. Dibolehkan. Makan harta manusia secara batil, secara tidak benar. Surah Baqarah ada sebut, janganlah kamu makan, maksudnya harta antara kamu dengan cara yang batil, cara yang salah. Di Malaysia banyak jadi, Singapura tak adalah. Singapura ada juga, tapi di Malaysia ni kena hati-hati lebih, sebab Malaysia melibatkan tanah. 1 inci itu kau ambil tanah orang, kau tipu 1 inci pun, itu adalah bahan api neraka untuk engkau. Kalau kita Singapura jual rumah, mak bapak meninggal, sekali abang ke kakak ke yang satu ke, dia kontrol, dia ambil semua, bolot semua harta, itu semua kau masukkan
api neraka, api seperti kau makan apa yang kau makan, harta-harta tu ke dalam perut kau sampai kau mati pun kau takkan senang. Sebab disebut di sini, jangan makan harta, pula harta anak yatim. Tidak boleh. Jadi oleh itu kita diharamkan, siapa yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia akan berdosa dan dikenakan azab. Dia akan diberikan pahala jika dia meninggalkannya semata-mata kerana takut mematuhi perintah Allah. Ya. Nah, haram ini adalah dosa, zunub. Sebut zunub. Bukan junub, zunub. Haram. Orang yang melakukan perkara haram ni dipanggil harami, penjahat. Jangan kita panggil orang ni harami. Dah belajar suar, tolonglah jangan. Saya minta jangan panggil keluar sana suar, jangan. Ini lain, orang belajar, kita dengan kita aja bolehlah, ada kena topik, jangan suka-suka panggil suar. Tu cerita Piramli saya sebut lagi semalam. Nak tengok, semalam saya ada buka dalam kuliah cerita Piramli. Ingat cerita anak bapak? Cerita anak bapak kan, dia masuk, dia cakap, rumah aku jadi court. Kemudian ada satu ni lawyer, dia cakap, saya bangkang yang Arif. Tompel yang masuk 3 kali, tompel kata apa? Suar. Asyik bangkang. Bila nak habis itu ada dakwah tu. Maksud dia suar ni gambaran kita semua suar. Kita manusia ni selalu bangkang tak apa Allah sebut? Bangkang lah. Kalau tidak bangkang, penuh masjid ni kuliah ni. Penuh masjid-masjid kuliah lain. Tapi ramai di Orchard Road, ramai di Clarke Quay, ramai di Boat Quay. Boat Quay hidup lagi tak? Entahlah, aku pun tak tahu sebut aje lah apa yang aku tahu kan. Fullerton, ramai di F1 concert. Berpusu-pusu. Yang Pak Haji pun ada buka songkok pakai topi. F1 concert. Bangkang tak? Sampai bila? Suar. Bangkang. Tompel kata, bila nak habis sampai kau mati ke baru kau nak berhenti bangkang? Nah, itu dia. Sampai di situ saja. Tak ada soalan? Ada soalan tak? Satu, one question. Ada soalan? Niat sunnah sikit. Sebab isyak kita lambatkan sikit. Niat sunnah. Satu-satunya solat fardu yang kita boleh lambatkan dan niatkan sunnah ialah solat isyak. Boleh dilambatkan hingga jam 3 pagi, jam 12, jam 2 pagi. Tapi jangan tak tahajud pula kalau jam 3 pagi. Tahajud sunat muakkad, itu nanti kita masuk bab lagi lain lah. Nanti lepas ni fiqah rukun-rukun apa semua ni, kita dah masuk bab itu semua. Ada soalan? Satu soalan saya terima. Bab fiqah ni tak ada soalan. Malu-malu semuanya. Apa sebenarnya ada soalan? Masih ada soalan? Make sure tak ada soalan nanti tempat belakang. Kita bakar bukhur nanti tak ada soalan. Tak ada jadi okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min وأقوامه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا